terangsang lah. Ada wayar putus balik aku. Selamat malam. Saja je santai-santai. Kan? Apa lagi aku nak buat dengan keadaan macam ni kan? Sebenarnya malam ni aku nak try lampu ya. Lampu aku rosak sebenarnya. Lampu untuk kamera. Sebab tu aku secara live ni terus sonok je lah. Tiba-tiba perasaan tu huru-hara sikit. Perasaan tu huru-hara rindu kat anak. Rindu dekat Muhammad Zahiruddin Putra. Dan juga rindu pada anak sulung aku, Muhammad Firdaus. Muhammad Firdaus, umur dia dah 22 lah. 22 tahun. Muhammad Zahiruddin Putra, umur dia sekarang ni 10 tahun lebih lah. 10 tahun 2 bulan. Tak ada apa pun, saja je stay lepak malam, tengok suasana kan, ambil suasana angin malam. Apa aku nak buat di sini? Saja ambil suasana angin malam. Tu ialah yang boleh aku beritahu. Kan? Tak ada apa pun lah. Sunyi. Tiba datang rindu kat anak. Ku cuba lawan, ku redakan. Tapi perasaan rindu tu tiba-tiba melonjak. Aku tak boleh kontrol. Itu je lah yang boleh aku bagi tahu. Kan? Kira malam ni sekadar luahan je lah. Luahan. Aku amat merindui Muhammad Zahiruddin Putra. Tiba-tiba malam ni dia rasa sadis sikit. Malam ni rasa sadis sikit. Tiba-tiba ingatan tu tak tahu aku nak cakap macam mana. Kategori malam ni malam aku nak luah perasaan je. Bila sunyi macam ni memang aku suka duduk seorang. Aku akan tengok lokasi kawasan ni semua. Lepaskan rindu aku lah kat anak aku yang hilang. Aku akan lepak luar ni, tengok suasana tempat yang selalu dia main. Kan? Itu yang boleh aku ceritakan sedikit. Cuma aku kata, aku rindu sangat anak aku Muhammad Zahiruddin Putra. Aku dah tak tahu apa lagi aku nak menceritakan. Aku dah bermacam-macam cara dah aku cuba.
sekarang ni aku kena ikhtiar cara aku sendiri untuk mencari anak aku. Aku buat live macam sebelum ni aku cakap. Aku buat live adalah untuk simpanan supaya manalah tahu tiada umur yang panjang. Rakaman ni menjadi bukti pada anak aku. Manalah tahu anak aku Muhammad Zahiruddin Putra balik. Waktu aku dah tak ada. So video ni lah sekurang-kurangnya dapat tengok kan keadaan bapak dia sebenar. Terima kasih Muhammad Syaril. Tapi kadang-kadang itulah depan orang kita kena tunjuk gembira, tunjuk macam kita tak ada apa kan. Tapi dalam hati, ya Allah, Allah je lah yang tahu. Kalau aku nak cerita sepenuhnya, suara aku nak berubah dah. Kan? Suara pun nak berubah. Nak menahan dah ni, menahan. Mata dah mula nak merah. Okey, aku kontrol balik. Pada aku, inilah ujian yang paling berat yang aku hadapi. Mana dengan ujian sakit aku yang doktor dah mengesahkan aku prolapse, yang memang dah tak boleh nak buat apa. Hanya menunggu kalau aku tiba-tiba dah tak boleh jalan, barulah aku doktor suggest untuk operation prolapse. Dah tak boleh jalan. Maksudnya bila operate tu doktor kata sekadar mengurangkan sakit. Maksudnya jalan memang tak boleh lah tu. Kalau doktor sendiri dah cakap kan, tunggu je lah selagi boleh jalan ni, tak payah buat dulu. Sebab kamu pun prolapse, risiko dia memang tinggi. Sebab aku dah prolapse. Kalau kata sleep disc saja lagi, mungkin boleh lagi lah, ada harapan. Tapi sebab aku, doktor pakar sini dia beritahu aku dah prolapse. Doktor pakar tu juga, tunggu je lah sampai selagi boleh jalan. Jaga diri elok-elok, jangan sampai jatuh, jangan sampai apa-apa pun. Takut bila jatuh langsung tak boleh jalan. Tapi kalau ikut pada doktor, tunggu je lah selagi boleh bergerak, boleh segalanya, kamu tahanlah dulu. Fisioterapi dah aku buat bertahun dah. Fisioterapi 11 tahun dah aku buat fisioterapi. Ubat pun sampai aku dah tak nak makan ubat. Sebab bila makan ubat, dia lebih banyak ubat tu untuk rehat. Tapi waktu sekarang ni, bila anak aku hilang, takkan aku nak rehat. Takkan aku nak makan ubat lagi. Terus terang, masa aku makan ubat, memori aku banyak low. Memori aku low. Aku banyak lupa. Kejap-kejap lupa. Kawan-kawan pun kadang-kadang aku tak perasan, aku tak kenal. Sekarang ni aku dah kurang makan ubat. Ingatan aku tu ada pulih sikit. So aku ingat-ingat lah. Kekuatan ingatan tu dah mula kuat balik. Aku berhenti makan ubat pun sebab aku nak cari anak aku. Dan sebelum ni pun aku ada buat paranormal. Aku buat live paranormal. Adalah semata-mata untuk merungkai alam gaib. Untuk tujuan berinteraksi. Aku nak berinteraksi bagaimana kalau diizinkan. Aku ingin berinteraksi ke alam gaib tu. Adab dan adat di dalam alam sana. Sebab aku tahu alam gaib ni macam-macam. So aku nak mencari sambil aku aku beramal, aku cuba. Semata-mata aku nak cari pintu masuk alam sana. Dan bila aku dah tahu pintu masuk, aku tak akan masuk dulu. Aku akan cari pintu jalan keluar. Sebab itulah
aku buat paranormal merungkai alam gaib, tapi aku selalu sebut ronda-ronda santai para. Niat aku satu, macam aku cakap sebelum ni, aku buat tu semata-mata untuk mencari Muhammad Zahiruddin Putra. Bukan aku masuk Bigo, masuk dalam YouTube, bukan kerana cari duit, tak. Bukan itu niat aku. Niat aku tu hanyalah buat rakaman tentang pencarian anak aku. Itu je yang boleh aku ceritakan. Aku tak tahu keadaan aku yang akan datang. Aku tak tahu apa akan jadi aku akan datang. Selagi aku boleh bergerak, bolehlah lagi menggunakan tulang empat kerat ni. Aku akan cuba buat. Cuma kadang-kadang memang dalam live Bigo, aku happy-happy semata-mata untuk sejukkan hati kerinduan anak aku, Muhammad Zahiruddin Putra. Walaupun bermacam cara, bermacam pendapat, bermacam berita, dan hingga aku sendiri dapat berita itu sendiri daripada mimpi, di antara sedar dan tak sedar, dan keadaan aku sedar, semuanya cerita di alam gaib. Betul. Memang boleh diceritakan. Kita dah tahu konon anak kita dijaga elok. Betul, anak kita jaga elok, betul. Tapi cara dia pergi, itu aku tak boleh terima lagi. Contohlah, kalau contoh korang yang mana ada anak pandai-pandai masuk asrama, berjauh belajar, tapi korang dalam 2-3 bulan ke 6 bulan ke, time cuti ke, korang boleh jumpa lagi anak, boleh masih lagi berjumpa. Tapi pada aku, apa yang aku jumpa hanyalah bayangan. Assalamualaikum, semoga dimurahkan rezeki. Amin. Amin, 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 amin. Pak Tam Pucung. Assalamualaikum Pak Tam. Sekadar luahan Pak Tam, luahan kerinduan pada anak yang hilang, iaitu Muhammad Zahiruddin Putra. Itulah. Amin, amin. Terima kasih Pak Tam. Terima kasih. Kadang-kadang ada masa tak boleh nak kontrol perasaan rindu ke anak tu Pak Tam. Terkenang, gurau dia, bodek keras dia, semangat dia. Tak boleh oh. Macam-macam kritikan pula kita kena kan. So kita buat sebelum ni sampai aku terpaksa masuk dalam Bigo Live untuk buat paranormal. Semata-mata untuk merungkai alam gaib, untuk mencari peluang dan ilmu bagaimana pintu masuk dan pintu keluar di alam sana. Semata-mata kerana rindukan ke anak. Anak laki aku pula tu, yang kecil sekali. Rindu. Anak sulung aku laki pun aku dah 20 tahun tak jumpa. Kan? 20 tahun aku tak jumpa anak sulung aku. Nama Muhammad Firdaus. Kalau aku jumpa pun entah dia kenal aku ke tidak. Dia terima aku sebagai bapa pun tidak. Aku pun tak tahu. Itu cubaan yang kadang-kadang orang, aku tak boleh nak luah habis. Cuma aku kata, tu ialah keluhan malam ni saja buat live, aku luahkan. Manalah tahu. Yalah,
Ajal maut Allah tentukan kan. Kita cuba yang mana termampu. Kita sanggup berikhtiar, kita sanggup segalanya. Cuma pada diri, pada yang semualah. Inilah keluhan aku pada malam ni. Kebetulan malam ni adalah 10 hari bulan 12. 10 hari bulan 12 2021. Kelahiran Zahir 10 hari bulan 10 2011. Zahir hilang 15 hari bulan 4 2019. Bila ingat tarikh-tarikh tertentu tu, memang sebab aku akan sebab. Ya Siti Nur Hazira Makno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Malam ni sekadar luahan je, luahan. Luahan rindu ke anak. Luahan. Tak tahu nak terkata lah. Tiba-tiba. Dengan keadaan sakit aku ni dengan tak boleh bekerja ni dah cuba macam-macam. Sebab cobaan demi cobaan. Terima kasih Siti Nur Hazira. Terima kasih. Bermacamlah aku cuba. Tak tahu nak buat apa dia. Kadang-kadang datang, nak kata putus asa tu tidak. Tapi kadang perasaan tu, al-maklumlah dengan sakit aku yang doktor katakan prolapse disc. Yang dah orang kata kritikal lah. Cuma orang tak tahu sebab aku boleh gerak, aku boleh tu sebab aku menahan kan. Nampak macam sihat je. Tapi hakikat sebenar, Allah je lah yang mengetahui keadaan aku. Terasa macam laki dayus pun ada. Tak boleh nak bekerja kan. Dah sakit tak boleh nak kerja, duduk rumah. Kadang-kadang hiburkan hati. Sekarang ni aku jadi seri rumah. Semata-mata hiburkan hati sendiri je. Setiap hati aku seperti orang lain juga. Ada cita-cita. Ada berkehendak. Tapi simpan je lah dalam hati. Hari ni buatlah bukan apa. Sebenarnya aku nak buatlah. Niat aku sebenar. Aku nak try lampu baru sampai. Aku nanti kalau aku buat paranormal, aku boleh tahu macam mana nak gunakan lampu yang baru ni. Tapi tiba-tiba dia jiwa tersentap. Ingat rindu ke anak. Dan aku pun beli barang-barang peralatan rakaman ni pun semata-mata untuk cari dia je. Mungkin cara aku masa live untuk paranormal, aku boleh berlawak, aku boleh situ, aku boleh ni. Ini santai kan. Tapi dalam hati tak tahu nak kata apa dah. Itulah aku ulang-ulang banyak kali. Memang malam ni malam yang barakah. Malam Jumaat lagi kan. Orang kata malamnya elok buat solat hajat, istikharah, taubat, tahajud, dan bermacam-macam solat sunat lagi. Mengasingkan diri orang kata malam ni elok. Tapi sebelum tu, bila datang rindu ni, aku tak boleh nak buat juga. Memang aku akan buat. Aku akan buat. Tapi tunggulah kejap-kejap lagi, malam-malam sikit kan. Biarlah hari ni, aku sekadar luahan je, sebersikit untuk hari ni. Cuma aku kata, dalam diri aku,
pedulikan apa orang nak kata. Pedulikanlah apa saja yang terjadi. Yang penting aku nak cari anak aku. Aku nak cari anak aku, Muhammad Zahiruddin Putra, dengan cara aku. Sebab cara lain tak boleh. Aku nak buat cara macam mana lagi? Betul, pergi berubat sana, pergi berubat sini. Aku nak pergi jauh tu pun tak tahu macam mana aku nak pergi. Melainkan orang datang jemput, orang tolong bawa, dapatlah aku berjalan. Kalau tidak, tak ada dia. Contoh baru-baru ni aku dapat ke Johor. Itu pun orang support tempat tinggal. So aku hanya bawa duit makan sikit. Bawalah anak-anak jalan. Sambil tu ikut diorang support, bawa pergi Para, sekitar Pontian, Johor Bahru, Keluang. Diorang support. Kalau tidak, aku tak mampu dah. Pegang sikit-sikit anak. Kalau sekalipun belajar fikirkan. Tapi kena diorang support, cepat aku sampai. Tapi untuk aku sendiri yang tak bekerja ni, apa boleh aku buat? Setiap pergerakan memerlukan keuangan. Memang tempat yang pergi jauh-jauh memang ada. Sehingga ada yang suruh yang terdekat. Kalau aku pergi sekadar marketing saja, untuk apa aku pergi? Kalau aku pergi sekadar bagi tahu saja, oh anak kamu hidup lagi, anak kamu bersama dengan alam ini, anak kamu berada macam ni, tu je dia tolong. Bila cik, bagaimana nak tarik anak tu keluar? Oh susah cik dengan cara ni. Kita perlu buat macam-macam. Terkeluarlah kos dia, kos ni, kos macam-macam. Masalah dia bukan aku tak nak, aku sanggup je duit-duit ni. Duit aku habis dah. Duit aku habis dah. Ramai yang jenis nak menolong aku, bersyukur, aku seronok. Sebab cara diorang tu lah buat aku semangat. Aku terpaksa guna cara aku sendiri, mencuba. Aku yakin dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi penyayang, aku yakin dia tarik kelemahan aku dalam satu bab, pasti dia akan bagi kelebihan dalam satu bab yang lain. Aku boleh terima benda tu. Terima. Tapi bila datang rindu, kacau tak? Reda. Aku cuba reda kan. Aku reda. Aku terima. Dan aku cuba mengagalkan cara. Sebab tu aku reda. Aku bukan pasrah. Tapi bila datang rindu, tak tahu nak kata apa lah. Aku duduk kawasan ni pun sebab lepaskan rindu ni. Tempat anak aku selalu main berlari-lari. Tengok dia kena berkejar-kejar. Bermain bola lah. Main apalah kat kawasan ni. Waktu hujan boleh larilah seronok mandi hujan. Tu aku lepaskan rindu ni aku tengok suasana luar. Aku amat merindui anak aku, Muhammad Zahiruddin Putra. Itu je lah yang aku boleh beritahu sedikit. Tak ada lain pun aku nak bercerita. Sekadar keluhan jiwa.
keluhan, kerinduan. Aku reda anak aku hilang. Tapi aku sentiasa berikhtiar. Aku tak akan putus asa cari anak aku. Itu kata semangat aku. Selagi aku tak dengar apa-apa tentang berita tentang anak aku, selagi itulah aku akan cari. Itu je lah yang boleh aku cerita malam ni. Malam ni aku saja buat siaran langsung adalah luahan santai, luahan perasaan. Dan siapa yang melihat, menonton video ni, aku doakan juga untuk kalian semua sentiasa Allah melimpahkan rezeki, limpah ruakkan rezeki, diberikan ketenangan, diberikan kebahagiaan di samping siapa saja, dipermudahkan segala urusan, terlepaslah segala yang bersirat, yang tak terungkai, terlepaslah segalanya, dan terlepas jugalah dipermudahkan segala hajat, dipermudahkan segala yang dihajati. Amin, amin, amin. Untuk siapa yang tengok live ni, itu jelah doa aku untuk kalian. Bagi aku, itulah semangat aku. Semoga Allah memudahkan segala urusan. Semoga Allah lindungi anak aku, Muhammad Zahiruddin Putra. Bagi aku, apabila berdoakan untuk orang lain, Allah akan doakan balik untuk kita. Itu je lah yang boleh aku beritahu. Cuba sikit. Ada tikus pula tadi. Sekejap aku pasang lampu je. Ada lampu hijau ni aku tengah try. Kan hijau kan, nampak? Hijau. Aku sebenarnya try lampu ni. Aku risau juga duduk malam-malam ni. Yang ni aku takut ni. Tapi bila bunyi je aku melihat keliling. Untuk pada lain, pada malam ni, aku mohon maaf banyak-banyak jika terkasar bahasa, terlepas ucap, dan yang mana yang tak elok tu lah. Aku mohon ampun dan maaf pada kalian semua. Yang baik semuanya daripada Allah, yang buruk semua datang kesalahan aku sendiri. Itulah sekadar keluhan aku untuk malam ni, atas kerinduan aku dekat anak aku, kerinduan aku pada Muhammad Zahiruddin Putra, dan kerinduan aku pada anak sulung aku, anak sulung lelaki aku, Muhammad Firdaus. Entah dia kenal aku ke tidak pun aku tak tahu. Dah 20 tahun aku, 20 tahun, 19 tahun, 20 tahun tak berjumpa. Dengan tu, aku mohon lagi sekali pada semua yang ada, terima kasih kerana sudi. Banyak yang memberi semangat pada diri aku tentang kehilangan anakku Muhammad Zahiruddin Putra. Banyak yang melontarkan kata-kata semangat. Dan ada juga yang kata-kata di sebaliknya. Tapi aku anggap itu semua adalah ujian Allah SWT untuk kekuatan dan semangat aku untuk menempuh segalanya. Okeylah, dengan tu aku sudahikan dulu pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.